Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pertemuan pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, terima kasih yang masuk on time. Selalunya muka-muka yang familiar. Since bulan lepas pun dah break kejap. Jadi bulan ni kita proceed je lah kan. Lalang dah orang nak present tu ada je. Semua ada ni. Okay, baik. So jadi yang pertama yang nak kongsi pada malam ni, Syauqi akan share buku Calling Bullshit. So saya bagi buat masa ni kita proceed dengan 3 orang. So setiap orang ada dalam 20 minit termasuk soalan. Tapi kalau ada banyak soalan tu kita boleh bagi leeway lah. Okay, silakan Syauqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tu suara clear Clear. Alright. Okay, so hari ni terpaksa buka 2 device sebab laptop ni kamera dia problem. So lepas tu pula nak share slide, so kena buka laptop untuk buka slide, kamera untuk dari phone. Okay, so sekejap nak share screen. Please enable Kak Kukin. Dah. Okay, share slideshow. Okay, so hari ni saya sebagai pembentang yang pertama lah untuk improve resensi buku improve membaca bagi edisi April 2022 lah. Dan buku yang menjadi pilihan saya untuk dikongsikan bersama dengan rakan-rakan semua ialah bertajuk Calling Bullshit, The Art of Skepticism in a Data-Driven World. Rasanya kalau kalian dengar atau baca tajuk saja pun mungkin dapat sikit gambaran lah kot daripada tajuk tu dan apa intipati yang diperoleh lah. So ini merupakan buku tersebut saya beli pada 1 April yang lalu lah, maksudnya lebih kurang 3 minggu lepas, dan saya akan cerita kenapa saya beli buku ni. Okay, so sedikit info asas berkenaan tentang buku ni ialah penulisnya ialah Carl T. Bergstrom dan juga Javin D. West. Baru je terbit tahun 2020 dan mempunyai bilangan musyurat sekitar 300 lebih lah. Sekarang ni pun dah lebih separuh, dah surat 160 macam tu. So ada lagi separuh lah untuk disiapkan. Tapi terus terang cakap memang banyaklah pengajaran dan juga intipati yang diperoleh walaupun baru sahaja separuh buku ini diselesaikan. Genre buku ni dia ada pelbagai. Dia ada scientific dan dia ada psikologi dan juga separuh akademik. Okay. Kenapa saintifik? Ia berkait rapat dengan siapa penulis ni lah. Okay. Nanti saya akan terangkan siapa penulis ni dan apa kapasiti yang beliau atau mereka ada untuk menulis buku ni lah. Dan juga ada aspek psikologi atau ada genre psikologi sebab dia berkait dengan tajuk ni, which is bagaimana untuk apakah seni skepticism dalam dunia yang dipacu oleh data, suatu direct translation lah. So seolah-olah buku ini ingin memberikan satu impak kepada cara fikir dan juga tabiat pembaca selepas saja mereka membaca buku ni lah. Dan buku ini juga ialah separuh akademik. Okay, dia bukanlah akademik sebab kalau akademik ni kena ada proper outline lah, kena ada apa nama dia, literature review-nya, ada metodologi dan sebagainya. Tapi buku ni menggunakan contoh-contoh akademik tapi disampaikan dalam bahasa orang awam. Of course buku ni ditulis dalam bahasa Inggeris dan antara sebab yang mendorong saya untuk beli buku ni ialah dapat rating yang tinggi lah, which is 4.2. So kalau dalam Goodreads ni dapat rating lebih dari 4 tu kira amat baik lah.
lagi-lagi kalau di rating oleh ramai orang. Okay, so kenapa saya ingin membeli buku ni? Okay, pada satu hari, ataupun ialah saya ni suka berjalan. Dan antara tempat yang paling saya suka berjalan ialah shopping mall. Tapi bukanlah semata-mata shopping mall, tapi biasanya kalau pergi shopping mall mesti kena cari kedai buku. Okay, so bila kita cari kedai buku ni, kadang kita bukanlah nak beli pun, kadang-kadang kita nak sekadar nak browsing je, nak tengok-tengok buku kan. Dan saya ada satu tabiat ni, which is kalau ada buku yang menarik, saya tak terus beli. Saya akan tangkap gambar dulu, saya akan buat sedikit kajian sikit lah, buku ni menarik ke tak, apa isi kandungan dia, dan saya akan beri masa lebih kurang beberapa hari. So kalau saya punya perasaan tu kuat untuk membeli buku ni, baru saya akan beli pada kemudian hari inilah. So itu dalam masa yang sama nak menjimatkan masa dan juga nak menjimatkan poket lah. So apa yang menyebabkan saya nak beli buku ni ialah saya tertarik dengan tajuk dia, sebab buku ini memberikan satu gambaran bahawa apa yang saya tercari-carilah, sebab kita ni orang yang agak yelah, kita ni suka baca pasal benda saintifik, pasal teknologi. Sekarang ni pun banyak kita pun bila scroll social media pun banyak benda-benda yang mengelirukan. Jadi buku ni menjawab soalan tu lah, dan tak sangka ada buku yang mampu mengulas ataupun menjawab apa saya punya soalan. So tema bagi buku ni ialah penulis ingin memberikan satu garis panduan bagaimana untuk orang awam terutamanya mengenal pasti adakah di sana terdapat manipulasi analisis data daripada sumber akademik ataupun media arus perdana. Okay? Sebab sekarang ni kita ialah kita memperoleh senang untuk memperoleh informasi, dan kalau kita gagal untuk menapis dan juga untuk memahami informasi tersebut dalam konteks yang betul, maka kita akan tertipulah dengan informasi tersebut, sama ada secara sedar atau tidak sedar. So buku ini disasarkan oleh penulis untuk dibaca masyarakat awam seperti saya dan juga ahli akademik. Okay, kenapa ahli akademik nanti saya akan terangkan. So penulis ni kedua-duanya ialah academician lah, di mana seorangnya ialah seorang saintis data yang fokus kajiannya berkenaan tentang misinformation in science and society, dan seorang lagi ialah ahli biologi. So contoh-contoh dan huraian yang disampaikan oleh kedua-dua penulis ini dekat dengan mereka, which is dari segi data analytics dan juga contoh-contoh dari aspek dunia biologi. So menariklah. Dan menariknya juga buku ni, ia disarankan oleh 3 pemenang hadiah Nobel. 2 orang ialah daripada bidang ekonomi, seorang daripada bidang fizik. So buku ni ada satu orang kata apa, pendorong yang kuat lah untuk saya membaca, sebab bukan sekadar intipati ini bagus, dia juga disarankan oleh ahli akademik yang lain lah. Okay, kita pergi kepada apakah yang ingin disampaikan oleh buku ini. Saya nak berikan sedikit poin menarik dan saya petik direct lah daripada buku ni, di mana hasrat penulis dinyatakan dalam bahagian introduction dan juga preface is to help people of all political perspective resist bullshit, because we feel that a democracy is healthier when voters can see through the bullshit coming from all sides. Kita ni sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang rakyat yang hidup dalam suasana demokrasi, kita diberi kebebasan untuk memilih mana-mana pihak, sama ada pihak kanan ataupun kiri ataupun di tengah. Tetapi kita ada bias yang menyebabkan kita ni memilih ataupun memilihlah apa maklumat yang kita nak ambil dan apa maklumat yang kita tak nak ambil. Jadi buku ini mahu kita untuk bersifat terbuka dan lebih kritis untuk menapis dan menerima sumber-sumber daripada semua site lah. So memang awal-awal lagi penulis nyatakan khususnya dalam aspek politik, so political perspective. Dan yang poin yang menarik yang kedua ialah
kenapa penting untuk kita mengenal pasti bullshit ini ialah kerana the amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it. Ataupun dalam kata lain, usaha kita untuk menafikan sesuatu penipuan itu lebih besar daripada nak mencipta penipuan tu. Sebagai contoh, kita pun sangat maklumlah dengan perkara ataupun situasi macam ni. Orang nak buat fitnah senang je. Orang nak buat fitnah, dia tak perlu buktikan pun fitnah dia tu betul atau salah. Sedangkan orang yang difitnah itu pula yang kena berusaha bersungguh-sungguh meyakinkan orang ramai bahawa fitnah tersebut adalah salah. So inilah yang perlu ataupun yang ingin disampaikan oleh penulis ini. Dan kita faham ataupun apa yang kita faham terma bullshit itu dari segi aspek yang general ialah apa-apa jenis penipuan lah, ataupun penipuan ke ataupun ketidaktepatan maklumat ke. Tetapi buku ini khusus memberikan takrifan bullshit itu ialah apa-apa sahaja yang melibatkan bahasa, figura statistik, graphical data dan juga apa-apa sahaja bentuk yang ingin meyakinkan pembaca dengan cara menarik perhatian mereka ataupun intimidate dengan perkara-perkara yang menafikan kebenaran. Maksudnya kat sini dah berikan satu aspek yang sangat spesifik di mana bullshit yang kita nak kupas dalam buku ni ialah bukan sekadar bullshit biasa, tapi bullshit yang kita rasa macam betul. Sebab dia pun ada aspek-aspek saintifik, ada statistik, ada data, tapi menipu benda tu. So macam mana nak kena pasti? So itulah bullshit yang ingin diketengahkan oleh penulis. Okey, apa contoh-contoh bullshit yang ingin disampaikanlah oleh penulis ni? So saya akan keluarkan beberapa contoh-contoh yang menarik untuk dikongsikan, dan mungkin dalam sedar atau tidak sedar kita sedang ataupun pernah pun terlintas dengan perkara-perkara ni. Sebagai contoh, with click-driven advertising, if a headline tells too much, there's a little incentive to click on the story. Kita selalu jumpa berita-berita yang headline dia sahaja pun sangat menarik dan kita pun rasa sangat teruja untuk tekan. Tapi bila tekan macam konten dia tak apa-apa pun, taklah penting sangat. Sebagai contoh, kalau kita boleh tengok dekat berita yang di screenshot daripada di Washington Post, 1/5 of this occupation has a serious safety problem. Kalau tajuk ni terus nyatakan apakah pekerjaan yang menjadi punca yang ada masalah mabuk ni, so orang tak perlu buka pun berita tersebut. Tapi disebabkan berita ni nakkan orang tekan berita tu, nak tekan link berita tu, so dia letak tajuk macam ni, 1/5 of this occupation has a serious safety problem. So kita tak tahu siapa yang ada masalah ni. Adakah aku, adakah mereka, adakah orang yang terdekat dengan aku. So dia buat tajuk yang tergantung macam ni supaya kita mahu tekan berita tersebut. Ataupun contoh yang kedua daripada USA Today, Iceland used to be the hottest tourism destination. What happened? Dia boleh je bagi tahu what happened tu apa, tapi dia sekadar letakkan sebagai tajuk what happened. So kita akan teruja untuk baca. Lepas tu bila baca-baca, lah ini je ke? So dia boleh jadi satu benda yang betul-betul menarik ataupun sangatlah trivial. So dia dari satu sudut dia agak bullshit lah. Sebab ingatkan benda yang penting dan juga perlu kita tahu, tapi rupanya tidak. So apa yang dipetik oleh daripada Jeff Hammerbecher ni ialah, the best mind of my generation are thinking about how to make people click ads. That sucks. Maksudnya generasi kita ni, ada setengah profession tu kerja dia ialah untuk macam mana nak pastikan orang tekan ads, which is itu je ke tujuan manusia diciptakan, sedangkan ads tu tak apa-apa pun. So ini contoh yang pertama lah yang saya rasakan menarik. Okey, contoh yang kedua ialah spurious correlation. Okey, saya nak ajak ataupun saya mungkin nak berdialog sikit kot dengan penonton yang ada malam ni, daripada gambar rajah ni. Okey, kat sini ada dua orang kata apa, variable lah. Satu, age of Miss America,
satu lagi oleh mothers by steam, hot vapors and hot objects. Okey, apa yang kalian perasan ialah data ni correlate lah. Betul tak? Correlate lah sebab kalau satu data tu, satu variable tu tinggi, the other variable pun tinggi juga. Kalau dia turun pun turun juga. Tapi bila kita tengok balik datanya secara betul-betul, sebenarnya apa kaitan umur Miss America dengan kes kematian steam, hot vapors and hot object? So dia tak ada kaitan langsung sebenarnya. Tapi kalau kita diberikan data sebegini, kita rasa oh, ada kaitan lah. Okay, so bila kita extend this data untuk tahun yang seterusnya, tengok apa yang lihat. Rupa-rupanya tak correlate pun sebenarnya. Dia coincident. Secara tak sengaja pun yang sebelum ni, data tu tak tersengaja pun correlate. Sebab bila kita tengok tahun-tahun yang seterusnya, tak sama pun. So ini satu contoh spurious correlation di mana macam dia seolah-olah correlate tapi tidak. Okay. So ini mungkin satu contoh yang ekstrim lah. Okay, sebab dia dua variable ni sangatlah opposite ataupun tak berkaitan langsung. Tapi andaikan kalau pada masa akan datang kita diberikan data yang lebih kurang yang sama tapi variable tu lebih kurang, dan kita akan buat early judgement, oh ada kaitan lah tanpa kita buat pendalaman tanpa kita faham yang lebih dalam lah. Okey, tu contoh yang kedua. Shopee ada 5 minit lagi. Okey, contoh yang ketiga ialah Mathiness. Mathiness ni bermaksud macam matematik tapi bukan. Okey, contohnya ialah this interesting equation dipanggil VMMC quantity equation. So equation ni digunakan untuk mengukur mengukur kualiti sistem kesihatan. Macam yang kalian boleh tengoklah, Q is equal to A times in bracket O plus S over W. Dan itu ialah dia punya legend dia. Bila kita tengok balik, apa yang kita boleh dapat daripada equation ni sebenarnya ialah very meaningless. Sebab pertama, how would these quantities be measured and in what units? Sebab macam mana kita nak ukur appropriateness? Macam mana nak ukur outcomes, service and waste? Apa standard unit yang kita gunakan? Kalau dalam physics, kita adalah macam meter ke, dalam kilogram ke, dalam Celsius ke, tapi untuk benda ni, apa unit yang kita nak guna? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita susun variable ni dalam form yang lain, contoh kalau kita buat A darab O dalam kurungan, lepas tu darab ataupun tambah S, tolak W. Kita tukar bahagi kepada tolak W. So mungkin maksud dia boleh jadi maksud yang sama. So maksudnya meaningless lah equation ni, sebab kita boleh ubah-ubah dia punya kedudukan tanpa ada maksud yang betul-betul tepat. So kita akan selalu jumpa dengan this kind of bullshit dipanggil Mathiness, di mana dia dilihat seolah-olah matematik tetapi bukan. Dan yang terakhir, contoh yang saya nak beri yang terakhir ialah apa nama dia? Okey, ini ialah data daripada carbon dioxide emission from global fossil fuel combustion. Sekali imbas kita tengok, pada abad ke-18 ke awal abad ke-20, kadar pelepasan karbon dioksida itu rendah. Lepas tu masuk sahaja ke pertengahan abad ke-20, macam nak naik. Lepas tu masuk je ke abad ke-21, mendatar semula. Okey, cuba saya nak tanya seorang lah, mungkin seorang boleh respon. Apa masalah dengan graf ni? Cuba seorang beritahu. Apa masalah dengan graf ni? Ada ke teknologi nak ukur emission tu tahun 1750? Okey, menarik. Okey, satu percubaan yang menarik, tapi itu bukan jawapan dia. Tengok perkara yang paling obvious sekali. Okey. Starting point. Apa dia, Michael? Starting point. Apa point? Tahun 1791. Tak faham. Ulang semula? Sekejap. Dengar ke? Okey, dengar. Okay. I believe that's starting point kot, sebab tiba-tiba dia start pada kosong, which is macam
very inaccurate kot, I think lah. Okay. Jawapan dia ialah, kalau kalian tengok dekat horizontal axis, timeline dia ialah sangatlah tak seragam. Dia bermula dengan senggang masa 30 tahun, 30 tahun, 30 tahun, 30 tahun. Lepas tu masuk apa tu? Lepas tu senggang masa dia berubah kepada 9 tahun. Lepas tu setahun. Senggang masa dia tak betul. So terhasillah graf macam ni. Sedangkan yang sebenarnya kalau kita letakkan senggang masa yang seragam, inilah graf yang sebetulnya. So terbuktilah masuk sahaja industrial age pada awal abad ke-20, memang pelepasan gas karbon dioksida itu lebih tinggi secara secara sangat mendadak. So ini pun antara salah satu kaedah yang digunakan oleh, tak kisahlah orang yang membentangkan data ini ataupun siapa sahaja untuk memanipulasi cara kita pandang satu graf tu, walaupun dilihat saintifik tapi sebenarnya dia ada tricky part lah yang kita kena perhalusi. So itu sahaja saya nak kongsikan beberapa poin penting, dan macam mana kita nak lihat terutamanya kita lah secara orang awam. Mungkin kita ada akademisi kat sini lah, kita ada PhD kandidat kat sini, tapi yang lain-lain ni kita sebagai orang-orang marhen yang tak tahu apa ni, macam mana kita nak belajar untuk melihat data manipulation tu tanpa kefahaman akademik yang tinggi pun tak apa. Sebab tadi kita cuba tengok pasal graf, kita tengok pasal Mathiness, dia benda yang tak begitu susah pun nak faham. Tapi buku ini penulis mengajar kita macam mana nak kenal pasti that kind of manipulation. So, sekian. Saya ada satu slide lagi sebenarnya terakhir, tapi itu saya akan reserve last sekali lah sebelum saya pass ke speaker yang seterusnya. Kalau ada soalan ataupun... Okay, silakan kalau ada soalan. Akmal kata harga buku ni keras. Taklah keras sangat. Keras lah kot, RM60. Okay. Kalau tak ada soalan, saya nak bagi satu soalan lah. Okay. Bila saya dah terangkan tadi kan, saya dah terangkan tadi pasal buku ni apa semua, pasal tajuk, pasal isi kandungan, pasal penulis. So, apa tajuk alternatif yang kalian boleh berikan untuk buku ni? Dia punya hint yang saya boleh berikan ialah cuba kaitkan dengan Islamic values. Siapa ada cadangan apakah tajuk alternatif untuk buku ni? Tajuk buku ni asalnya ni. Okay, check apa tu. How to Tabayyun. Okay. Cubaan yang tepat, dan memang itulah apa yang saya cuba untuk kaitkan lah. Kita ada Islamic scholars yang mengupas berkenaan tentang tabayun lah, di mana menjadi satu tuntutan kepada seorang Muslim itu apabila terima saja apa-apa berita untuk kita semak dengan lebih mendalam sebelum kita menerima berita tersebut lah. Dan aplikasi tabayun tu dalam dunia moden sekarang dia sangat meluas, dan lagi-lagi kita yang begitu terdedah dengan maklumat yang sangatlah terlalu banyak dan kita pun tak boleh bezakan antara betul dan salah. Jadi buku ini seolah-olah mengajar kita untuk tabayun, tapi dari konteks akademik sikit, saintifik sikit lah. Tapi the point is still sama. Sebab ialah, contohlah macam masa kita awal zaman pandemik dulu, kita dihidangkan dengan teori konspirasi berkenaan tentang vaksin, tentang COVID-19, cakap kita ni ditipu oleh data dan sebagainya. So buku ni mengajar kita lah macam mana nak menghadapi perkara tersebut. So yes, Ahmad Haikal, buku ini ataupun kalau nak lebih panjang sikit mungkin kita boleh letakkan tabayun dari segi konteks dari kacamata akademik dan juga saintifik. So menariklah kalau kita semua boleh baca dan sebarkan intipati buku ni. Wallahu a'lam. Abang Noah nak tanya apa-apa ke tu? Okay, rasanya untuk saya kot. Kembali kepada Kak Kokin. Okay.
Terima kasih Syauqi. Dah tunjuk yang last slide tu. Itulah tadi. Ni last slide lah. Oh yang tu lah. Okay. Ha. Menarik tu. Sebab masalah zaman sekarang ni bukanlah tak ada data. Kita ada data tapi dia boleh di skewed lah. Penggunaan data tu kita boleh ada orang yang akan, contoh kalau dia buat graf, dia akan set dia akan ambil tempoh yang kena dengan dia punya naratif. Betul. Yang itulah kalau sebab mungkin dalam engineering kita belajar data ni kan macam direct, dia straightforward. Tapi dekat luar ni orang guna data banyak macam-macam cara. Somehow bila kita when data is politicized, kita kena hati-hatilah. Walaupun maybe orang akan dengar macam mana nak hati-hati kan. Sebab kita nampak data tu convincing. Tapi macam itulah. Getting more challenging. Ini menarik. Ada soalan lagi ke nak bagi kat Syauqi? Okay, kalau tak ada, thank you Syauqi. Kita teruskan dengan yang pembentang yang kedua. Pembentang yang kedua, kejap. Akmal ke Amal lu? Ana Okay. Ana pembentang kedua. Okay, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Line clear ke? Ada risau internet slow sini. Okay. Okay, nice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah nama Ana Maikan. So Ana akan kongsikan hasil pembacaan buku Ana yang bertajuk Startup Nation, Story of Israel's Economic Miracle. So dari mana Ana dapat inspirasi untuk baca buku ni? Basically it's from a video lah, from YouTube. Siapa yang subscribe channel Polymeter, dia macam Polymeter, Wendover Production, Real Engineering, dia macam adik-beradik lah. Ada satu video tu tajuk dia How Israel is a Tech Capital of the World. So benda tu, lepas tengok video tu, it sparks a question for me, which becomes a big why kenapa Ana beli buku ni. And Ana beli buku ni dari kat Amazon, $32 if I'm not mistaken. It's worth for investment lah. Okay, so balik pada point tadi, kenapa saya beli buku ni. Yang pertama, untuk menjawab persoalan kenapa, macam mana negara haram ataupun kita punya musuh ni boleh maju. Yang kedua, apa yang kita boleh belajar pada mereka. Kadang-kadang kita kena belajar pada musuh kita supaya kita boleh maju ke hadapan. Yang ketiga, saya ada baca satu posting daripada Amiraj Dawong yang memetik juga kata-kata daripada salah seorang ahli geopolitik yang mengatakan bahawa antara kunci kekuasaan negara ialah yang pertama penguasaan teknologi, yang kedua kebesaran industri, yang ketiga keampuhan ketenteraan, keempat pengaruh ekonomi yang kuat. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi I believe benda ni benda yang ada pada Israel, dan kita as Malaysia boleh compare sebenarnya empat benda ni. Sebenarnya kita telah merdeka dalam hampir 60 years, more than 60 years. So kita boleh consider berdasarkan kunci kekuasaan negara ni, di mana kita berada sekarang dan di mana Israel berada sekarang. Yang keempat, nak bandingkan negara biarlah daripada starting point yang hampir sama. Kita tak nak compare Malaysia dengan UK. Kenapa Malaysia tak semaju Eropah? Sebab Eropah starting point mereka berbeza. Pada abad ke-18 mereka dah ada kilang, mereka dah mencetuskan revolusi industri, sedangkan kita masih dalam keadaan hutan, masih berbina landasan kereta api dan sebagainya. So I believe it's kind of more sensible to compare ourselves and Israel yang merdeka about 1940 something. Okay, that's about introduction. Kita akan masuk ke subtopik lah untuk isi kandungan untuk this presentation. So kita akan start with the big why, persoalan pokok. Why kenapa you guys should read this book. Yang kedua, it's about geography. Geography adalah takdir. Yang ketiga, Israel inovatif. Dan yang keempat, kita panggil cuzbah ataupun satu mindset yang ada pada orang Israel ataupun secara umumnya orang Yahudi.
So kita start dengan persoalan pokok dulu. Okay. Israel ni adalah negara yang selain jahat dan sangat tak berhati perut, negara yang wujud kurang 70 tahun selepas kemerdekaannya, negara yang dikelilingi musuh dan kurang sumber alam jika dibandingkan dengan negara-negara lain termasuklah Malaysia. Akan tetapi, apa yang menarik untuk Israel ni, expenditure R&D diorang paling tinggi di dunia, jauh meninggalkan negara maju seperti Jepun, China, Korea, Eropah dan sebagainya. Dan pertumbuhan GDP mereka lebih besar daripada negara maju. As a matter of fact, pertumbuhan GDP mereka meningkat 4 kali ganda daripada awal kemerdekaan sampai sekarang. Dan Israel juga adalah negara yang dikira sebagai negara startup friendly berbanding dengan negara-negara Eropah lain dan juga negara Asia. Israel adalah negara paling inovatif di dunia dan antara penyumbang technological breakthrough. Ingat, kunci kuasa kepada kekuatan negara ialah penguasaan teknologi dan juga ketenteraan, which we will touch on that later. Okay, now we let the picture speak the words. Don't worry, this graph is not bullshit. Okay, this is based on website and also based on this book also. So kita boleh lihat yang gambar pertama ini ialah gambar yang menunjukkan gross berapa banyak persen out of GDP yang dibajetkan untuk R&D. So kita nampak Israel ini sentiasa berada di tangga ke atas berbanding dengan average, yang lain hitam tu ialah average average expenditure of R&D in terms of percentage of GDP. So average negara akan spend about 2% of GDP untuk R&D. While Israel 3.5, 4%, 5% out of GDP. Malaysia, last I heard about 1% or maybe less. Tambah pula berita mengatakan bahawa that I heard years ago, perbelanjaan untuk R&D kita makin menurun. So we can compare on that lah. And then kita dapat lihat juga pertumbuhan GDP Israel dengan negara-negara maju lain juga menunjukkan pola yang berbeza. Kita nampak dia punya kenaikan dia lebih tinggi daripada negara-negara maju lain. So that's the numbers, that's the fact and figures. Now we talk more about the next topic, which is geography adalah takdir. Geography can be a blessing, it can be a curse. So kalau kita tengok this map, kita dapat lihat Israel ni negara yang dikepung oleh negara-negara musuhnya. Jordan, Egypt, Palestin, Syria. Dan kena ingat, negara-negara ini pernah berperang dengan Israel. Dan dalam banyak perang, saya ingat satu kali Israel boleh kata tewas. Selebihnya Israel menang. Walaupun ada gabungan tentera daripada Egypt, Jordan, Syria. Disebabkan adalah sebab-sebab dia. Dan sangat malukanlah bila dengar kisah macam mana Israel lebih tumbangkan 3 unit udara tu. Okay, back to the topic. Kebanyakan Israel ni negara yang dikelilingi musuh. So Israel ni perlu bersifat sentiasa vigilant, sentiasa bersifat waspada, sentiasa bersifat berhati-hati dan bersedia. Benda ni perlu juga dicontohi oleh Malaysia. Walaupun kita tak dikelilingi oleh musuh secara literal, tapi kita ada ancaman daripada contohnya Sulu, China, dan juga mungkin potential geopolitical threats from others. Tidak lupa juga, negara Liga Arab memboikot kegiatan import-export dengan negara haram ni. So Israel ni dah lah dikelilingi musuh. Tak boleh pula buat import-export dengan negara sekeliling. So apa dia kena buat? Dia kena think out of the box. They need to put themselves out of comfort zone. Dia kena cari market negara yang jauh. Eropah, India, mungkin Afrika tidak boikot Israel, USA. So they need to go further. They need to go the extra mile to get that market untuk memacu ekonomi mereka. So like I said just now, geography Israel is like a curse. Adalah negara kecil dikelilingi musuh. But the miracle is they can change that into a blessing. Daripada masalah mereka ada, tak boleh buat pasar ekspor, dikelilingi musuh, negara kecil, mereka jadikan itu sebagai satu kelebihan dengan mewujudkan solusi. Contohnya, memfokuskan kepada bidang-bidang teknologi dan telekomunikasi, iaitu sektor yang sangat evergreen dan melangkaui sepadan. We will touch on that later.
Solusi kedua, menaikkan perbelanjaan R&D, terutamanya dalam R&D pertahanan. Yang ketiga, mewujudkan ekosistem yang bersifat tight proximity. Also more on that later. Okay. Negara yang kecil ni, Israel may take it as an advantage. Sebab negara kecil, diorang boleh centralizekan universiti dengan IPT, community, giant companies and startup, so that each of them boleh benefit antara satu sama lain. It's like a closed system where each part of them can contribute to each other. Dia wujud satu ekosistem yang merangkumi bijak pandai, yang boleh menyumbang pada syarikat besar dan juga boleh menyumbang pada komuniti, dan juga boleh mewujudkan startup, para pembekal yang also boleh serve the community, boleh serve to startup and etc. And customers, experts, peers, etc. So they can take advantage of that such small size of country and make the most of it. So that mereka boleh wujudkan startup yang sangat banyak, diorang boleh menjemput pelabur datang, buka syarikat besar di sini, dan mereka boleh serve the community. Dan kita kena ingat, dalam Israel, peratusan graduan mereka sangat tinggi. I can't remember the numbers, but it is quite high lah. So, moving on into next chapter, iaitu Israel inovatif. Umum kita tahu, Israel banyak menyumbang dalam bidang teknologi. Tapi apa contohnya? Okey, dari keseriusan Israel dalam pertahanan dan kekangan geopolitik, Israel melaburkan jumlah yang besar untuk R&D, which includes research and development untuk bidang pertahanan. Dari situ timbullah syarikat-syarikat yang besar seperti IAI, iaitu Israel Aerospace Industry, Rafael Advanced Defense System dan juga Elbit. Mungkin ada yang pernah dengar pasal Iron Dome yang menjadi perisai kepada Israel. Iron Dome tu dibina oleh IAI dan Rafael. Dan tiga ni adalah boleh kata industrial giants when it comes to Israelis defense industries. Dan di bawah giant industries tu ada beratus-ratus startup yang menyumbang dalam bidang pertahanan, which supplies something like software, radar, communication systems, composite materials, much and much more lah. IAI mereka buat jet pejuang, Rafael diorang buat defense system, diorang buat radar, LB system, diorang buat communication system, diorang buat satellite. That's for defense only. Bila kita go for technologies pula, berbalik kepada point di mana Israel fokuskan pada sektor teknologi dan komunikasi, this is a strong point because bila anda kuasai teknologi, bila korang kuasai komunikasi, you are invincible. Kalau you are somewhat making this boycott Israel is useless. Sebab kita cuma cakap, oh, boycott Israel, jangan guna produk Israel. But those products is around us dan kita tak boleh elak daripada dia. Contoh produk Israel. Wix, some of us use it untuk buat portfolio, untuk buat blog. eToro, selalu dengar iklan ni kan, trading forex semua. IAI Elta, this is anak syarikat IAI tadi, bertanggungjawab untuk buat communication system untuk defense. Dan last yang antara yang paling ramai orang guna, kita selalu boycott Israel, tapi kita guna tak benda ni? Waste. This is developed by Israel also. Inilah point yang nak cakap tadi. When you empower, bila awak kuasai teknologi, bila awak kuasai bidang komunikasi, you are unstoppable. You are invisible. Boycott lah macam mana pun, you guys takkan boleh elak benda ni. But wait, this can be better. Pakar-pakar Israel juga terlibat dalam membangunkan Intel, chip Intel, especially Intel Pentium 2 dan ke atas. Dan mereka juga yang bertanggungjawab membuatkan syarikat Intel ni terus relevan. Sebab think tankers Israel inilah yang mengemukakan idea untuk revolutionize chip Intel bermula pada zaman Pentium 2.0, Pentium 2. Tanpa engineer daripada Israel, Intel akan ketinggalan di belakang AMD.
this is the simplification lah, nak dikatakan bahawa betapa tingginya contribution Israel ni dalam bidang teknologi. So that's about how innovative Israel are. And then we go to the next part, Chutzpah. This is the mindset yang memang dah terpahat dalam mentaliti orang Israel, mentaliti orang Yahudi. Bahkan benda yang orang expect yang ada pada orang Yahudi. Orang akan expect orang Melayu ni orang yang sopan santun, orang yang menjaga muka dan sebagainya. Orang akan expect orang Israel ni mempunyai perangai Chutzpah. So apakah Chutzpah ni sebenarnya? So literally, Chutzpah is mean an extreme self-confidence or audacity. Saya ringkaskan terus. Bila orang describe Chutzpah ni, ia bermaksud bersifat rebellious, bersifat question everything, assertiveness, berani mencabar, dan tiada hierarchy, and being small but aim big. All of this correlate each other. Israel adalah negara yang di mana orangnya tak ada mindset hierarchy. Kau ketua ke, kau pimpinan ke, aku ada hak question kau pun ada hak question aku. Aku berhak melawan kau pun ada hak melawan aku. Aku ada point aku, kau ada point kau. So di mana datangnya perang sifat Chutzpah ni? Di mana datangnya mentality ni? The keyword is from the people of the book. As we know, orang Yahudi ni ada kitab dia. Dan sebenarnya kitab ni sering diperdebatkan bukan setakat sesama rabbi, tapi sesama orang awam juga. So those kind of perdebatan berkaitan dengan kitab ni mencetuskan satu mentality di mana betul ke benda ni? Aku ada point aku. I want to question your point. Tak kira lah orang tu berbakat tinggi atau berbakat rendah. Bila orang berada dalam Israel, orang akan lihat macam tak ada hierarki langsung, di mana junior boleh berdebat secara open dengan superior, boleh question, boleh macam criticize, macam tak ada jurang pangkat di situ. So contoh Chutzpah yang kita dapat kat sini, contoh yang pertama, startup di Israel versus one of the giants in US, PayPal. Bahasa cerita mudahnya, salah seorang founder startup, kita panggil Fort Science punya startup, mempropose satu solution untuk mengimprovekan current fraud detection system dalam PayPal. It is a very simple solution yang sangat-sangat simple sampai PayPal macam, ya betul kau punya solution ni boleh berhasil. Long story short, they've implemented and it performs 70% better than PayPal punya current method, even though that method sounds very simple. Okay, long story short, President PayPal, which is Scott Thompson, beli company itu and then went to Israel, pergi ke company Fort Science ni untuk having a discussion. And there barulah Scott Thompson merasai pengalaman macam mana Chutzpah ni berlaku dalam kalangan orang Israel. So, dalam satu meeting, discussion room, bila dia open discussion, dia dihujani dan dilemparkan berbagai soalan, berbagai pertikaian. Kenapa sistem awak macam ni? Apa relevannya buat benda macam ni? Kenapa tak buat A? Kenapa buat A? Kenapa tak buat B? Dan sebagainya. Sehingga kan, Presiden PayPal tu cakap, every question was penetrating. I started to get nervous. And the best part, yang tanya dia tu, orang yang tanya Presiden PayPal tu, bukannya manager, bukannya supervisor, tapi junior employees. Betapa beraninya junior employees ni mempersoalkan, mengkritik secara terbuka Presiden PayPal. They question those loopholes, they question why they do this, why they do that. Tanpa rasa macam, tak boleh buat macam ni, tu ni orang atas ni. Tak ada. They don't have such mentalities. Bila dia rasa perlu soal je. Okay. And then, satu lagi contoh, Chutzpah number 2, success versus failure. ada 3 minit lagi ya. Okay, dah habis dah pun. It's about how Israelis, how Jews perceive success or failure.
for some people, mereka anggap failure ni is not an option. You cannot fail. Some people anggap failure adalah salah satu step untuk kau berjaya. But in Israel, success and failure is somewhat neutral. One of the Israeli Air Force trainer pernah cakap, kalau kau perform, kita orang tak akan puji kau lebih-lebih. Tapi kalau kau gagal, kita orang tak akan hukum kau lebih-lebih. Something like that. Dalam budaya Israel ni, wujudnya satu istilah dipanggil value neutral. Kau perform, okay, good. Keep on the good work. Keep on that good work. Kau fail, it's okay. Try again. And again. And budaya Israel ni, bila dia gagal, dia orang akan lebih kuat untuk bangkit balik. And they have that confidence. Ingat, Cuspah, they have a very strong confidence in themselves. Kalau aku gagal, don't worry, I can start over again, and I can make it again. Kalau aku bankrupt, it's okay. Aku boleh bangkit, aku boleh berjaya. Kalau aku gagal lagi, aku try lagi. That's Cuspah. So now we are in the end of the presentation, basically. So apa yang kita boleh belajar daripada negara haram ni? Yang pertama, walaupun ada kekangan geopolitik dan geografi, kelilingi musuh, negara kecil, sumber tak ada, it's not a casting stone that stops you from moving further. Dia bukan satu penghalang untuk kita rendah. Kita lihat macam mana Israel boleh mengubah negara yang dikelilingi musuh, yang tak ada sumber alam, menjadi satu hub untuk teknologi giant. Menjadi satu negara yang sangat maju, negara yang sangat ke depan, dan jadi negara pengeluar teknologi seperti teknologi komunikasi, teknologi software dan teknologi ketenteraan. Dan yang kedua, as I said before, kalau kau kuasai teknologi, if you have technology in your hand, you are invisible. No one can stop you. Because this is an evergreen sector, everybody needs technology. Dan kita nampak kerjanya serius dalam R&D dan pertahanan. This also contributes ke arah kemajuan mereka dalam kemajuan Israel yang menyumbang kepada pertumbuhan startup, yang menyumbang kepada pertumbuhan industri giants dan sekaligus memacu ekonomi Israel. Dan yang keempat, mindset value neutral, Cuspah dan non-hierarchy. Mungkin dia tak sesuai dalam budaya kita, tapi kita dapat lihat macam mana diorang boleh simbiosiskan geografi mereka, perangai mereka, mentaliti mereka, sekaligus menjadikan itu jadi satu resepi untuk membentuk negara yang maju. So basically that's all from me. Thank you very much. Habis. Terima kasih, Hama. Ni awak best yang lepas daripada Syauqi lah? Ni yang Maro tu, dalam nombor 2 tu. Best tahun berapa? Tahun berapa dekat NTP dulu? Batch 16. Julai 16. Tak ada, Ajak ingat. Okay, terima kasih Amar. Ada soalan ke? Silakan. Nak tahu background penulis? Background penulis Okay, penulis ni ada 2. Dan Senior and Soul Singer. Okay, Dan Senior ni dia seorang pensyarah yang pensyarah di Council of Foreign Relations. Soul Singer pula seorang kolumnis dan page editor dalam Jerusalem Post. Dan juga Dan Senior ni selain seorang pensyarah, dia juga adalah seorang, boleh kata, advisor untuk foreign policy untuk US government. Ya, saya tulis lah kat chat. Okay, thank you. Somehow Israel pun ada dia punya case corruption in terms of Netanyahu tahun lepas. Betul. Tapi pencapaian dia dari segi R&D memang sangat impresif lah.
dia rasuah semakin maju, kita rasuah semakin mundur. So dia ada dua keburukan kat Malaysia ni. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Tanya sikit okey, sebenarnya Israel ni kita boleh samakan dengan negara yang paling dekat kita ialah Singapura lah, yang mana resource sangat limited tapi ekonomi dan GDP lagi tinggi lah daripada negara kita. Meanwhile Singapura, dia orang punya approach ialah mengamalkan dasar ekonomi terbuka, yang mana dia menjemput ramai-ramai investor, buka syarikat dekat Singapura dan membantu menaikkan GDP dia orang lah. Saya tak sure lah ada involve R&D ke tak kat Singapura, tapi confirm ada lah. Cumanya soalan saya, R&D ni tak signifikan dia memerlukan bajet yang besar. Dalam buku ni ada nyatakan macam mana Israel menjana pendapatan ataupun modal untuk membantu startup-startup semua ni. Oh, menarik soalan tu. Sebenarnya buku ni sebelum kata bagi sebenarnya. Baru pertengahan page. So untuk soalan tu tak dapat menjawab lah. Cuma menarik lah poin yang dikatakan yang Singapura menarik pelabur. Sebab dalam Israel pun walaupun geografi dia macam dikelilingi oleh negara musuh, dia still mampu menarik syarikat macam PayPal, Cisco, Microsoft, Intel, Wix untuk buka dia punya office, untuk buka dia punya kilang kat Israel. So I believe menarik juga lah untuk define out macam mana diorang dapat funding untuk encourage startup kat sana. Dan macam mana diorang boleh dapat duit yang banyak untuk fund R&D sebanyak tu. Amar, boleh scroll bawah sikit tak sampai peta negara Arab tu? Ni ke? Atas. Satu. Ni. Okay. Okay, ni kira updated lah kan, sebab Mesir dengan UAE kan dah kembali kepada Israel kan? Yes, negara-negara itu dah paling dadah pada Israel. So, buku ni terbit baru terbit lah kan? Buku ni alamak saya tak ingat pula bila dikeluarkan. Nanti saya get back lah. Tapi ya, bila dia dah tak tanda Mesir tu, maksudnya barulah tu, sebab Mesir pun kira 2-3 tahun lepas aku kan. Cuma I believe buku ni dalam lingkungan maybe before 2015 kot, sebab dia statistik semua dalam lingkungan like from 1990s into 2008, 2009. So I believe within that period lah kot. Oh, okay. Mungkin nak tambah, dia ada buku The Israel Lobby, tulisan John Mearsheimer. Ini international relations punya scholar lah. Dalam buku Israel Lobby tu dia nak kata pengkaji hubungan antarabangsa ni jumpa macam mana Israel ni melobi Amerika Syarikat untuk membuat dasar-dasar luar yang memberi kelebihan kepada Israel. To an extent sebenarnya dia mungkin dia menjawab dari mana funding bagi startup ni datang lah. Maksudnya US akan lebih menyokong jika syarikat-syarikat US nak invest kepada Israel. Sebab tu in terms of boycott, dia ada satu movement BDS, Boycott, Divestment and Sanction, yang digerakkan tak silapnya di UK. Tujuan dia adalah untuk cari alternatif kepada macam mana nak menekan Israel ni. Sebab contohnya macam bila bulan puasa dia akan serang Palestin, serang Masjid Al-Aqsa. Apa yang akan boleh bagi kesan, apa jenis tekanan yang akan boleh beri kesan kepada Israel supaya mendengar cakap lah. Sebabnya boycott in terms of individual sangat kecil lah. Jadi BDS movement ni lebih ke arah dia nak support kepada kita tekan companies untuk menekan Israel supaya follow katakan humanitarian law. Dia tak boleh nak serang, dia tak boleh nak bom civilian, benda-benda macam ni.
Tapi still nak katanya Israel ni ada waktu dia ikut, ada waktu dia tak ikut lah. Dan benda tu berulang-ulang. Ada soalan lagi? Ada kot, ada kot. Tak ada? Dengan Abang Akmal pula ni. Yes. Okay, thank you Amar. So kita serahkan kepada Akmal pembentang ketiga untuk malam ni. Buku Ustaz Hasrizal. So silakan Akmal. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. So memandangkan dalam buku 11 ni saya buat pendek je lah. Dan saya tak prepare sangat sebenarnya. Okay, ini buku, nampak buku. Ini buku yang saya... Aku warna biru, tak nampak. Gelang background. Okay, nampak. Sisi berakhlak yang hilang lah. Yang ditulis oleh Ustaz Hasrizal. Baik, buku ni baru lagi diterbitkan pada tahun Januari 2022. Dan saya terdetik nak beli sebab saya mengikuti lah buku-buku Ustaz Hasrizal yang boleh kata sama genre dan sama tema dengan penulisan beliau yang inilah. Itu sebelum ni ialah Seni Berfikir yang Hilang ataupun lupa satu lagi tu. Tapi lebih kurang lah dia macam kesinambungan daripada dua buku beliau sebelum ni. Jadi buku ni dia punya tema dan jalan penceritaan atau penulisan dia lebih berbentuk pada refleksi dan kritikan terhadap masyarakat, khususnya dalam aspek akhlak lah. Okay. So pada mulanya saya beli online lah dan saya tak tengok lah dia punya konten tu. So memang main beli saja dan memang target nak baca waktu bulan Ramadan ni lah. Okay. Dan bila saya dapat buku ni dan bila saya tengok isi kandungannya, tak sangka lah rupanya buku ni Ustaz Hasrizal dia ulas mengikut laras dan mengambil inspirasi daripada buku yang sesi sebelum ni yang saya pernah ulas, iaitu 7 Habits of Highly Productive People by Stephen R. Covey. So basically daripada 7 habit tu Ustaz Hasrizal dia jadikan dia sebagai guideline bagaimana seorang Muslim sepatutnya behave dan daripada habit-habit ni lah dia akan macam ulas dan kritik lah dan memberi refleksi macam mana macam mana kebanyakan masyarakat pada hari ini yang mana tak betul lah dia punya sikap ataupun akhlaknya tu, yang mana dia perlu diperbetulkan lah. Okay. So dia bermula dengan basically dia punya intro tu Ustaz Hasrizal dia ceritalah macam mana akhlak ni adalah salah satu pillar kita sebagai seorang Islam lah, iaitu akidah, ibadah dan juga akhlak. Kan? Ini berdasarkan hadis Jibril tu lah. Iman, Islam, ihsan. Iman ialah akidah kita, Islam ialah ibadah kita dan ihsan ialah akhlak kita. Okay. Kalau bila dah baca buku ni baru saya dapat relate lah. Rupanya iman tu sangat relate dengan kita punya akidah. Yang mana kita percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab dan so on lah. Dan bila Rasulullah kata pasal Islam mengenai 5 rukun Islam itu, so kalau kita sedar 5 rukun Islam itu kebanyakannya adalah berkaitan dengan ibadah wajib. Solat, zakat, haji, puasa dan so on lah. Wajib buat lah. Dan ihsan mudah ya. Rasulullah kata anta'budallah ka'annaka tarahu fa innahu tarahu fa innahu yarah. Kamu berbuat kamu melihat kamu berasa seolah-olah kamu memahati Tuhan lah. Ataupun kalau kamu tak pandang Tuhan, tak memahati Tuhan, tapi Tuhan sedang memahati kamu. So maksudnya hidup kita sentiasa diawasi lah dan sentiasa diawasi dan kena sentiasa behave lah senang cerita. Okay. Dan Ustaz Hasrizal ada cerita lah dalam intro dia bagaimana dia jumpa buku ni. Buku ni beliau jumpa, dia dapat
suggestion daripada kawan dia ketika di zaman universiti. Tetapi waktu zaman universiti tu dia ambil jurusan syariah, dan diceritalah bagaimana pada ketika beliau sedang mengaji ataupun sedang belajar dalam jurusan syariah tu, sebagaimana pelajar-pelajar jurusan syariah ni, bila dia dapat satu buku yang bukan berbentuk kitab ataupun buku yang berbahasa Inggeris ni, agak kekok lah. Orang kata buku liberal mana ni datang ni tiba-tiba kan. Macam tu lah lebih kurang. Dan it takes 7 years after dia punya catatan tu, dia punya bila dia dapat suggestion tu, baru dia nak betul-betul mendalami buku Seven Habits ni lah, by Stephen Covey. Okay. And bila dia baca tu dan dia kata banyak perkara yang dia boleh relate dengan akhlak sebagai seorang Muslim lah. Even kalau siapa pernah baca buku dia, yang mana baca kisah dia dengan seorang gadis yang daripada keluarga masalah, gadis yang ada masalah kepercayaannya kepada Tuhan kan. Antara buku yang dia bagi, yang dia suggest sebagai formula kepada gadis tersebut ialah buku Seven Habits ni lah. Sebab apa? Sebab Seven Habits ni drive you to know what's the meaning of your life in this world lah. Okay, so dia ada 7 habits, tapi saya takkan ulas semua lah, agak panjang lah. Kalau tidak memang lambat lah nak bangun sahur nanti kan. Okay, so saya akan sentuh beberapa point lah dan beberapa kritikan yang disentuh oleh Ustaz Azizal. Saya minta maaf saya tak sempat nak sediakan slide. So saya tulis sikit lah. Okay, point yang pertama kita ambil daripada habit pertama ialah habit be proactive lah. Be proactive ni kalau kita baca daripada daripada buku Seven Habits tu, be proactive ni maksudnya you took care of your life and doesn't affect by others. Maksudnya kita kawal diri kita ambil peranan diri kita dan kita tak dipengaruhi oleh orang lain. Maksudnya bila orang lain buat sesuatu, dia tak akan affect kita secara naturally lah maksudnya. Okay, sebagai contoh, kalau orang lain marah, kita pun nak ikut marah sekali. Kita kena jadi better than that lah. So dalam habit ni, Ustaz Azizal dia ada nyatakan 2 point yang menarik lah. Yang pertama ialah sebagai seorang Muslim, apabila kita menerima satu reaction, lagi-lagi bad reaction, kita tak boleh terus untuk membagi fast reaction. Kita kena mengamalkan konsep pause atau berhenti sebentar dan fikirkan apa action yang terbaik yang kita kena bagilah atau respon terhadap reaction orang itu. Okay. So bila kita pause sebentar tu, kita kena fikir apa kalau kita bagi reaction ni, apa consequence yang kita bakal dapat and so on lah. And that's one is salah satu a good thing lah, sebab kadang bila kita tak fikir panjang, so action yang kita bagi tu kadang-kadang boleh menyebabkan kita kemudaratan pada kita dan orang lain lah. Okay. And the other point is macam yang tadi dia sama related dengan Stephen Covey katalah, not affected by others. So dalam dunia yang sosial media ni, yang kebanyakan dia sering kita kena ikut flow ataupun kena pick a stand. Kita boleh sendiri stand neutral ataupun pilih pendapat kita sendiri dan be firm with it. Okay. So that's what is yang Ustaz Azizal katalah. So kita tak perlu nak terikut dengan orang lain pilih A, kita pun nak join pilih A. Orang lain nak pilih B, kita pun nak join pilih B. So kita kena buat keputusan, buat analisis, buat buat evaluation and pilih mana yang firm dengan kita and mana yang strength kita dan be firm with it lah. Mana yang betul. Okay. Tak semestinya yang majority tu adalah yang betul. Kadang-kadang yang minority ataupun bukan daripada keputusan umum pun boleh jadi yang paling betul lah. Okay. And then itu habit pertama lah. And then habit kedua tak ada apa sangat. Habit ketiga tentang priority lah, ataupun put things first. Tak ingat, lupa lah. Meletakkan yang utama lah, maksudnya about priority. So dalam part ni Ustaz Azizal dia ada sentuh satu topik menarik, iaitu tentang keleswan majlis ilmu. Selalu kita tengok kan, kalau majlis ilmu dekat dekat masjid-masjid,
sangat kurang lah sambutannya. Dan sampai kadang-kadang dia kena ada sampai kadang-kadang dia kena ada unsur elemen hiburan baru orang datang, ataupun dia nak kena ada unsur artis atau figura baru orang datang. So itu satu bentuk muhasabah dan satu bentuk kritik sosial lah. Apa value apa value yang kita cuba nak sampaikan daripada majlis ilmu itu, dan adakah ia betul-betul address dengan apa yang masyarakat perlukan. Sebagai contoh, kalau maybe ini tak adalah tepat sangat. Sebagai contoh, kalau sekarang bulan puasa, kita janganlah address tentang topik yang bukan puasa lah kita. Nak ambil topik lain tak terfikir pula. Okay. Sebagai contoh ataupun topik tentang masyarakat keliru tentang pegangan Islam ni, keliru tentang beberapa isu dalam masyarakat. So jangan kita pergi alih kepada isu yang remeh-temeh lah sebenarnya kita. Okay. Dan topik-topik ni sentiasa perlu diperbaharui dan diperbaiki lah maksudnya. Itu antara yang dikritik lah oleh Ustaz Aziz Adam ni. Memang betul kita perlu mendalam ilmu untuk disiplin-disiplin je. Cuma penyampaian tu, kalau dulu salah kitab, maybe sekarang perlu ada slide ke sebagai bahan support untuk memberi kemudahan. Dia bukan masalah kita nak melanggar disiplin ilmu, tapi memang zaman sekarang ni masyarakat dia lebih kepada perlu untuk di-address begitu. Okay. So itu point under first thing first. And then untuk point win-win situation. Okay. Point win-win situation ni dalam satu kisah dalam habit ni, Ustaz Azizah ada buat satu kisah lah yang sangat menarik lah bagi saya. Bagaimana ada seorang hamba Allah ni yang bernama Joel. So Joel ni dia di kisah dia, Joel ni dia pernah dapat satu call daripada seorang scammer. Tapi biasalah bila kita ke scammer, kita terus tutup lah call tu, kita tak layan kan. Tapi apa yang Joel ni buat ni, instead of dia tak layan ataupun dia block scammer ni, dia cuba bantu scammer ni. Maksudnya dia tanya, scammer ni dia pandai buat apa? Dia pandai jual fotografi. Joel ni pun adalah seorang fotografi, bukan pakar lah, macam professional fotografi. So apa yang dia offer ialah, dia offer pada scammer ni, okay, you hantar gambar pada saya, nanti saya komen mana yang perlu improve. So and the conversation tu goes on and until the scammer tu, dulu jadi scammer, sekarang jadi fotografer yang berjaya lah. Lebih kurang macam tu lah kisah dia. Long short story, in the end they both, si scammer tu dah bertaubat dan menjadi seorang fotografer yang berjaya. So ini adalah salah satu contoh win-win situation yang di offer, yang diceritakan dalam buku ni lah. Okay. Dan proses ni adalah proses yang sangat panjang. Dia takkan berlaku dalam satu malam lah. Maksudnya kalau contoh kita cakap dengan scammer, kita nak tolong je, tak ada esok dia terus bertaubat terus. Maybe memerlukan satu proses yang panjang lah. Dan antara inspirasi kepada ayat ni, pada win-win situation ni ialah daripada surah Fussilat ayat ke-34. Wala tastawi hasanatu wala sayi'ah idfa' billati hiya ahsanu. Tak ingat ayat ni. Sampai akhir ayat lah. Okay. Dan dalam surah Fussilat ayat 34. Apa ayat ni kata, dan tak samalah perkara yang baik dan perkara yang buruk. Dan apabila perkara buruk datang kepada kamu tolak dengan perkara buruk itu dengan baik. Dan itulah lebih baik pada kamu lah. Itu antara suruhan Allah SWT kepada kita lah. Bila mana ada benda buruk atau perkara buruk datang kepada kita, secara usahanya kita kena tolak dengan baik lah. Boleh je kita nak revenge kan, kita nak balas dendam balik, nak buat naya dengan orang tu, tapi itu bukan yang disuruh oleh agama kita lah. Okay. Dan next ialah seek to understand before you want to be understanding. Maksudnya memahami sebelum ingin difahami. Okay, so dalam habit ni dia sangat antara elemen yang penting ialah empathy lah.
bagaimana kadang-kadang sesetengah kita macam dia ambil mudah contoh kes kematian lah. Kalau contoh ada kematian atau kemalangan, bila ada orang kemalangan tu, kita sebagai rakan atau sahabat yang nak tolong, nak bagi emotional assistance, kita jangan kita seeloknya kurangkan elemen keagamaan lah dalam tu. Bukan tak boleh, tapi janganlah cakap ini semua ujian Allah, ini semua tugas Allah, kejap je ni, sabarlah and so on tu lah. So benda tu sangat tak patut lah. Dan instead daripada kita nak membantu je, dia macam akan lari kita membantu je dan dia akan lari daripada kita lah. So sebagai seorang pendakwah, memang kita nak lagi orang dekat Islam lah, kita tak nak orang lain daripada Islam. So kontradik lah kalau kita menggunakan kesabaran semua tu kan. So kena belajar listening untuk kita seek to understand ni. Okay. Dan dalam kes ni juga ada beberapa part yang menarik juga, bagaimana about biasness lah bagi saya. Macam mana contoh kalau biasalah dulu kan, kalau kita waktu kita nak anjurkan satu program, nak panggil speaker, bila kita sebut nama speaker tu, kadang-kadang ada orang cakap, janganlah panggil speaker ni tak sealiran dengan kita. So itu ada satu mentality atau mindset yang salah lah. Salah lah yang yang tak patut kita amalkan. Okay, so kita sebagai seorang Muslim, kita kena seek to understand apa and be fokus dengan objektif kita lah. Okay, and jangan jadi biasness lah. Walaupun saya pun tak sure kenapa dia masuk dalam seek to understand, tapi bagi saya seek to understand tu maksudnya ialah kita kena berlapang dada dan faham apa yang orang tu cuba sampaikan, dan tolak tepi lah kisah dia punya latar belakang sama ada tak sealiran dengan kita and so on tu lah. Yang penting apa yang kita nak cuba dapat daripada orang tu lah, in terms of ilmu and so on. Okay, tu antara poin yang menarik lah. Dan penutup ya, dia sebenarnya ada lagi lah, sampai kalau 7 habits tu ada 7 kan. Saya bawa ulas dalam 4 habits lah yang mana je tu. Dan kalau nak baca, nak dapatkan lebih dalam reflection tu lagi kan, boleh belilah buku ni. Okay. Dan sebagai penutup, Azizal dia ada nyatakan cabaran kita sebagai seorang manusia, dunia ni berevolusi dan dia punya PL tu berevolusi juga. Kalau dulu pada zaman Rasulullah, dia bila para sahabat dia dapat wahyu ataupun dia dapat perintah daripada Rasulullah, dia orang tak question ataupun dia orang tak fikir yang bukan-bukan. Okay. Tapi bila zaman sekarang, manusia dia semakin kritikal, berfikiran kritikal dan semakin kritis. Sebab apa? Dengan ada teknologi dan lebih ramai dapat akses kepada pelajaran dan berbanding dulu. So dia punya cabaran tu akan lebih mencabar. Dan there's a limit in terms of moral lah. Maksudnya in terms of moral dan pegangan kita yang mana kita tak boleh langkau. Okay. Dan dia diakhiri dengan satu hadis lah. Yang mana hadis ni para sahabat, ada seorang sahabat, tak ingat dia punya ni, tapi di ending dia Rasulullah kata akan satu tiba nanti satu zaman tu yang mana kejahatan tu akan diselaputi oleh kebaikan. So benda tu jahat tapi diselaputi dengan kebaikan. Dan kamu bagaimana kita nak mengatasi masalah ni, kita kena selalu berdamping dengan orang yang berilmu dan kalau ikutkan istilah template je bersama jemaah lah. Okay. Tapi itulah antara poin dia yang menarik. So macam nak kata, kalau kita tak jaga diri kita dengan baik, kita akan senang dipengaruhi oleh benda-benda yang luarannya nampak baik tapi sebenarnya tak baik. Okay. So itu saja daripada saya. Bagi saya buku ni ringan je lah. Boleh dibaca dan diamati oleh orang ramai. Dan saya recommend lah untuk beli buku ni. 4/5 lah. Okay. Bagi rating. Okay, terima kasih. Itu saya daripada saya.
Okay, terima kasih Akmal. Ada soalan ke? Ke nak tambah ke? Soalan. Buku ni capai expectation tak? To be honest tak? Apa yang terexpect daripada buku ni? Dan kenapa dia tak capai expectation? Satu sebab dia punya penulisan dia. Maybe dengan buku ni Ana lebih dapat memahami sisi lain Azizah Lot. Bila dia tulis artikel dia punya ulasan tu lebih mendalam lah. Tapi bila dia tulis buku ni dia punya ulasan tu macam sikit je. Okay, I understand where you come from. Sebab buku-buku je sebelum ni, contoh apa seni berfikir kot. Rasanya seni berfikir ni dia ulasan daripada fake dakwah rasanya. Pun rasa macam bila baca tu, alamak, ni je ke ulasannya? So macam surface ni. Sebab dia bila dia guna, sebab dia datang daripada tajuk tu sendiri. Seni berfikir yang hilang. Dia bukannya satu tajuk ataupun satu bentuk tajuk yang biasa digunakan oleh penulis. So sebab dia kedengaran agak tinggi dan offer something new, tapi hakikatnya taklah totally bukan benda baru, tapi yalah tak mendalam lah. So ini sebenarnya nak extension daripada soalan tadi lah. What I can understand from local authors as compared to overseas, Malaysia punya author ni kita fokus kepada quantity berbanding quality. Ada dua penulis lah yang prolific dalam genre agama ni, Ustaz Rizal dan juga Ustaz Fahrul. Bukan. Okey, Ustaz Fahrul, Ustaz Fahrul satu juga. Satu lagi Ustaz siapa yang Ustaz Tadabbur tu? Ustaz Syahari. Ustaz Syahari Abdul Rahman. Diorang banyak buat buku tapi ada beberapa lah yang tak capai kriteria. So maksudnya secara keseluruhannya nak dibandingkan dengan penulis luar negara, mereka datang dari background yang mereka tulis itu, mereka ambil masa, kadang-kadang ada yang ambil masa berpuluh-puluh tahun untuk buat kajian, maklumat, temuduga orang. Tapi kita di Malaysia ni rasa macam nak tulis lah something pasal tajuk ni, okay, buat buku. So saya bukanlah nak ulas pasal buku yang Akmal sebut tadi, tapi sekadar perbincangan secara meluas lah bagaimana kalau kita nak, sebab rasanya dia bergantung kepada kita punya audience juga rasanya. Audience di Malaysia ni kita tak begitu kritis. Sebab kalau baca review buku-buku luar negara, mereka sangat kritikal kalau buku tersebut ulang ataupun sebut point yang sama dengan buku-buku lain sebelum tu. Banyaklah kalau dapat rating yang rendah, biasanya diorang akan komen, oh I don't see anything new. I have seen this explanation in previous books. Tapi buku-buku di Malaysia berlaku fenomena itulah. So agak kusam sikit industri penerbitan ni. So dia pun bergantung, bukan nak salahkan penulis semata-mata, kita pun tak begitu berselera besar untuk mengambil buku-buku yang berkualiti tinggi. Itulah sekadar nak mengomel je lah kot. Setuju. Okay. Setuju. Sebabnya kalau dia contoh mudah lah, kalau buku-buku yang kritis, ini my personal punya way kan, nak baca tu sometimes dia macam kena slow sikit dia punya rate dia. Dan sehari baca dalam 10 muka ataupun 5 muka untuk kita faham apa benda yang dia nak cuba sampaikan tu. Tetapi untuk buku-buku yang macam Ustaz Rizal punya ni kan, rasanya 10 malam pertama Ramadan settle lah. Dia macam sekali baca, dia baca tu smooth sangat. Dia macam baca. Dia macam tak buat kita berfikir. Dia macam feed info tapi tak buat kita berfikir sangat. So betul, itu ada kekurangan lah. Satu lagi soalan untuk Akmal. Apa soalan tadi? Okey. Sebab rasanya buku ini dia penulis dia ulas pasal 7 habits dalam kerangka Islam lah kan, betul tak? Betul, dalam kerangka Islam khususnya akhlak lah. Okey.
sejauh mana perbezaan konteks asal buku Seven Habits tu dengan buku ni lah? Jauh sebenarnya sebab bila Seven Habits tu you talking about from the perspective of first person view tau. Maksudnya what you need to do in terms of Seven Habits tu, be proaktif. And kalau kita recap balik be proaktif tu, be proaktif, and the second one, be give with the end of mind, and then put first thing first and so on kan. Dia start daripada seorang individual macam mana dia nak view and susun hidup dia, and then goes to the second stage, apa tu, second stage, and then dia move dalam a bigger community lah, dalam satu company ke, dalam satu group and so on lah. Okay, tapi dalam buku ni dia macam dia mengambil inspirasi ataupun semangat daripada apa yang dia baca daripada Seven Habits tu, dan dia cuba relate kepada akhlak ataupun moral masyarakat yang sekarang kita ada lah, especially umat Islam lah. Okay. Sebagai contoh dia contoh banyak sebenarnya. Okay. Sebagai contoh kita ambil habit yang terakhir lah, pasal asas gergaji kan. Siapa the saw? Siapa ni the saw kan. Okay. Bila cerita pasal siapa ni the saw, dia ada banyak cakap bahawa kebanyakan penceramah ataupun dakwah ni dia tak tak kompeten ataupun kurang kompeten lah. Bila kurang kompeten tu dia punya penyampaian tu tak dapat, orang tak susah nak dapat apa yang dia cuba sampaikan. So apa yang dia cakap kena pergi kelas communicating skill lah and so on lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Dan bila dia kritik tu, dia cakap kebanyakan pendakwah dan penceramah ni tak sedar yang diorang ada masalah itu. Okay. So itu antara benda yang diorang kritik lah. So lebih kurang lah apa yang dia cakap. But nevertheless dia punya perspektif tu sangat berbeza lah. Dia macam bila Ustaz baca buku Seven Habits ni, dia cerita-cerita ni chop. Kita nak macam mana kita nak fit dalam akhlak masyarakat zaman sini. Lebih kurang macam tu lah. So dia punya end goal tu sangat berbeza lah. End goal je kita untuk Seven Habits kita nak start daripada small and then bigger until kita tahulah apa macam mana kita nak control ataupun have a productive personal productive punya ways kan, asalah kan. Tapi untuk sisi akhlak hilang ni dia macam cedok lah, ayat kasar ya, cedok daripada Seven Productive tu, and then dia cuba map dengan akhlak-akhlak yang sepatutnya orang Islam ataupun pendakwah Islam paparkan kepada masyarakat. Lebih kurang macam tu lah. Faham? So tiba-tiba pula slot Abang Kumar ni jadi slot kritikan buku. Apa, bagus. Saya sebenarnya bila Syauqi cakap tu kita macam terfikir jugalah. Sebenarnya dia macam tak mengikut apa yang Stephen Covey kata mengikut order lah. Dia macam main cedok-cedok je lah bila fikir balik. So dia kalau buku tu dia nak buat ulasan terhadap buku lain, dia sepatutnya mengambil semangat yang sama. Cuma perspektif tu berbeza. Tapi kalau betul, semangat tu berbeza, so macam it's another, kau tak sentuh pasal buku tu sana. Kau cuma nak cerita pasal benda kau, tapi kaitkan dengan buku lain. So berbezalah dia punya macam aku sebut tadi, end goal buku ni. Okay, terima kasih. Soalan daripada saya cukup lah. Itu je. Terima kasih Akmal. Ada lagi ke? Siapa nak tambah sebanyak ni? Ramai ni muka-muka baru ni. Tak sure muka baru ke apa. Nampak Farhan Adib, Eva. Muka baru lah kot Bagus sama ada orang baru share. Kan?
Tapi Okay. buku ni untuk bacaan santai boleh lah. Kalau you guys nak accept buku ni bacaan berat, I think susah nak cari buku Malaysia macam Choki siapa kata tadi. Nak cari yang kritis tu. Mungkin memang itulah hasrat Ustaz Azrizal kot. Dia memang nak capai mass readers, bukannya the small portion of the apex predator. Dia kalau perasan buku Iman, dia punya genre dia macam tu. Dia tidak terlalu benda yang kritikal sangat kan. Betul. Tapi but it's still a good effort lah daripada sebab dia menawarkan sesuatu aside from other mainstream punya reading material lah. Tapi kalau tak ada ni mungkin saja ngomong lagi, kalau baca buku Seven Habits tu sahaja pun dah cukup Islamik lah pun sebenarnya. Sebab dia punya values dia sangat universal dan applicable lah dan sangat terkena dengan Islamik. So tak perlu pun ulasan daripada konteks Islamik pun tak apa. Itu maksudnya lah. Okay. Okay, maksudnya yang tu cukup untuk malam ni. Yang apa yang Syauqi cakap tu dah ulasan yang agak baik yang kita boleh bawa lah. Maksudnya kalau kita faham Islamik tu macam mana, kita tak perlu pun letak macam Islamic banking, Islamic financing. Itu naming tu nanti orang gaduh kan. Tapi maksudnya value Islam tu dia tidak material sebenarnya. It's a good discussion. Terima kasih untuk yang berkongsi pada malam ni, ada 3 orang. InsyaAllah untuk yang bulan 5 minggu terakhir hari Sabtu, minta maaf sebab tukar time, sebab tadi tengok waktu siang tu macam semua orang nak shopping kan, lupa lepas 2 tahun raya PKP, raya tahun ni macam orang nak balik kampung kan. So okay, malam ni ada 10 orang Kia. Lagi baik. Yes. So diharapkan kalau next time ada lagi yang nak share, kita gunalah peluang ni untuk improve. Tengok slide-slide yang dikongsikan tadi pun cantik-cantik. Benda tu kena asah lah, dan kita ada, it's good to have a community of practice yang sanggup dengar dan komen dan tanya soalan. That's a good thing. Okay, yang tu sahaja. Gambar. Okay, boleh buka video. Yan. Ama. Pak An. Bagi seorang ni. Tengah drive, phone tu boleh letak tepi. Dia tengah drive tapi dia type pun. Mana? Oh tu, okay. Lain cerita tu. Bahaya. Rasanya buka kamera lagi senang daripada dia nak type. Okay. 1, 2, 3. Alright. Amma dah pernah ulas pasal military ya? Oh Amma. Tutup kamera. Tak apalah.